Okey, hari tu yang saya update pasal kambing tu. So inilah dia kandang yang dah siap. Okey. Okey, jom kita pergi ke kandang yang dah siap ni. Okey. Tahu tak mula-mula target nak buat kandang ni bawah RM2,000 tau. Kan? Gila mula tak biasa lagi yang tak tahu. Kan? Lepas baca yang e-book yang saya cakap tu, rahsia kambing tu, saya ingat okey boleh lah ni. Bawah 2000 kita buat kandang 2000. So kambing nanti another 1000 ke 2000 lah. Tapi rupanya cuba tengok berapa. Lebih 2000. Ini dalam almost 4000 tak silap saya. Dekat mana silapnya? Okey. Dia bukan silap lah. Sebenarnya dekat sini sebab dia tak ada, macam saya terangkan dekat video sebelum ni lah, dia tak ada kayu second tau. Dekat tempat ni memang tak ada rumah yang nak ditanggalkan untuk kita beli kayu tu untuk jadikan kayu second, ataupun dekat kedai-kedai yang jual kayu tak ada. Nak tak nak kena beli kayu baru. Okey. Kelebihan saya yang kelebihan guna kayu baru ni, dia punya ukuran tu memang dah ada, tak perlu nak potong terus lah. Maksudnya kayu ni dah berapa saiznya, itulah kita terus buat. Okey, macam yang saya cakap hari tu, yang ini dia punya saiz dia 18 kali 10 kaki. Kalau tak silap saya lah 18 kali 10 kaki. Okey. So kos yang 4000 tu melibatkan kandang ni, beli kayu, ni tangga ni semua, tiang tu, pagar ni. Lepas tu rumput napier. Rumput napier ni dah tanam. Okey ni. Ni antaranya. Sebelah sana. Kat sini pun ada. Dia sepanjang ni semua ada rumput napier dengan beberapa kawasan lagi. Tapi tu kira sikit lah tu. Sepatutnya napier kena banyak sebab kambing ni dia kuat makan. Dia asyik mengunyah aje. Dengan sistem perpaipan. Lepas tu dah atas tu pun ada lampu apa semua. Atasnya ada lampu. Okey. Apa lagi nak cakap? Yang pipe ni belum siap lagi lah sepenuhnya. Tapi dah tanam dekat dalam tanah ni. Dah sambung ke pipe rumah. Nanti dah bil air kena bayar sekali lah. Okay, so inilah bahagian tepi. And dia punya zinc dia ni biasa je, dia tak buat yang seperti yang disarankan dekat dalam e-book tu. Saya tak buat macam tu sebab yang tu agak mahal. Dan belum ada keperluan lagi nak buat macam tu. Sebab dia tengok kawasan juga tau. Sebab ada kawasan yang perlukan dia bumbung macam 3 segi tu. Tapi untuk yang kawasan tempat saya ni dia tak boleh sebab angin pun banyak. So tak perlu nak buat yang macam tu untuk dapatkan ventilation. Sebab sini pun dah okey dah. So saya nak naik Okay, naik. Tengok kambing Kambing memang sentiasa makan Ini rumput yang dah disabit dah untuk stok 2 hari. Ambil rumput sebelah sana tu. Okey. So tengok. Nampak macam tak ada kambing kan? Tapi ada sebenarnya kambing Kambing tu dah ada sebenarnya. Alright. Kambing ni dia tak jinak. Dia nak lari je. Okey. Ini kambing-kambing yang beli 4 ekor je. Cadangnya nak beli 5 ekor ke tu saya cakap. Saya pun tak ingat. So ikutkan bajet cuma dapat 4 ekor. Yang tu termasuk dalam kos 4000 tu, tak silap saya. Sebab duit ni saya kongsi. Kalau duit saya seorang memang agak berat lah. Macam kalau anda nak buat kandang kambing ataupun projek kambing ni, kalau boleh jangan buat seorang-seorang tau. Kena buat orang cakap berjemaah, ajak kawan-kawan. Tapi biasa kawan-kawan susah sikit nak percaya kan. Macam saya, ajak adik-beradik. Okay, ajak adik-beradik untuk kongsi sama-sama, keluarkan duit. So bebanan tu kurang sikit lah. Okay. Terbuka pula. Okay, ni tempat makan dia. Yang ni sebenarnya akan diubah tau. Sebab sepatutnya kandang kambing ni dia kena ada bilik kan. So bilik ni nanti akan dibuat mengikut orang ni 1, 2, 3. Yang ni tempat makan ni akan dibuka dan akan buat laluan dekat sini. Macam itu. So macam saya cakap, kita kena ada knowledge. Tapi dia takkan sama dekat lapangan tau. Dia punya practical dia takkan sama dengan knowledge yang kita dapat. Tapi knowledge tu yang akan guide kita kan. Jadi kalau kita perlu ubah, kita ubah ikut keperluan. Cumanya silapnya kat sini sekarang, kambing ni baka dia saya tak tahu dia baka apa. Sebab saya tak pakar lagi. Yang ni sebab yang uruskan bapak saya lah.
Lepas tu tengok kambing tu, dia nak makan. Okey, makan dulu kambing, makan dulu. Okey. Oh, pintu terbuka pula. Kunci dulu. Sekejap Okey. So ni ruang makan dia. Nampak sempit ni, tapi sebenarnya dia boleh ni. Boleh masukkan kepala dia untuk makan. Sebab hari tu dia kambing ni yang dia kecil lagi. Ya, ni dalam 6 bulan. Dia menerobos masuk keluar sana tau. Dia terkeluar ke sana. Jadi untuk keselamatan kita tutup sikit asalkan dia boleh makan. Tapi ni pun akan ubah lagi nanti. Akan diubah lagi nanti menjadi sebaris sebelah sini lah. Dia akan step by step. Dia takkan ni lah. Okay, ni lampu solar tak tahu guna tak guna sebab dia tak tercas dengan solar, tapi tak tahulah. Tapi ni lah lampu elektrik, lampu LED. Ini LED So yang ni air garam. Cadangnya nak bagi dia minum air garam, tapi dia tak minum air garam, dia nak minum air biasa. Okay. Saya ada tanya kawan saya yang memang daripada umur dia 5 tahun dia bela kambing. Saya tunjuk gambar ni, dia cakap ini cross kampung lah. Maksudnya kambing kampung yang dah di cross dengan kambing boer ke, saya tak tahu lah. Kalau baca dalam e-book yang Rahsia Kambing ni, yang dekat sini ni, dia sebenarnya bagi tahu tau, yang proper punya, kalau kita dapatkan baka, kita perlu ambil dia punya detail. Dia lahir bila, dia baka campuran apa. Yang tu penting sebenarnya. Tu untuk proper. Tapi macam saya cakap lah, ni permulaan. Dan ada campur tangan, bukan satu kepala, bukan saya seorang, jadi adik-beradik dengan bapa saya sekali. Jadi benda tu mungkin yelah, masing-masing bertolak ansur kan. Jadi saya tak kisah pun, asalkan ada kambing, dah start. So lepas ni nak ambil kambing yang lain pun dah boleh dah. Ini adalah first time saya tengok kambing ni. Jadi itulah dia, sedikit sebanyak nak start. Apa-apa pun kalau nak start, macam saya cakap, memang kena dapatkan panduan, kena dapatkan ilmu, dan kena tanya kawan-kawan. Tak boleh nak start terus tanpa apa-apa pengetahuan, tak boleh. Dan jangan ingat dengan ada pengetahuan yang kita dah dapat daripada pembacaan, kita boleh buat perfect. Tak, dia memang akan ada benda yang kena ubah sikit. Maksudnya kita kena jadi fleksibel. Tak boleh nak macam strict sangat. Dan kalau tak boleh yang macam tu, kita buat macam ni. Kalau tak boleh macam ni, kita buat macam tu. So nampak tak? Semua ni kayu baru, zinc baru, kayu baru, pagar baru. Apa lagi? Sebab orang kata kena buat kambing ni sepatutnya pakai kayu second je. Asalkan kukuh sudah. Lepas tu dia tinggi. Macam yang ni. Ni sebenarnya kalau ikutkan proses dia ni, tanah pula. Lantai ni patutnya kena sapu dengan minyak atau minyak enjin yang dah terpakai lah, kena sapu. Sebab kambing ni sifat dia suka menggigit tau. Dia nak mengunyah je. Takut dia kunyah kayu ni, dia akan efek dekat perut dia, kat usus dia. Sebab tu kena sapu minyak tu. Tapi yang ni tak sempat sapu lagi sebab yelah masing-masing dah excited nak bela kambing kan. Dengan bawah pun tak simen lagi. Sebab itu next proses lah. Sebab tu nak siapkan pagar ni dulu. Sebab bila dah siap pagar ni, yang kat luar ni, dah siap pagar ni, bila dah siap pagar ni, barulah kambing tu akan dilepaskan dekat luar dan akan disimen kat bawah ni lah. Nanti kalau tak elok menyimen kat bawah, kena berak dengan kambing, tak pun kena kencing dengan kambing. Okay. Jadi setakat ni update ni tu je lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat bahagian komen. Nanti saya terangkan lagi apa yang perlu dibuat, apa pengalaman-pengalaman yang perlu dikongsi lagi. Macam tu lah. Right. Assalamualaikum.
Tadi ni jangan bagi ni. Kalau makan tadi terselit kita terbelit dekat dalam perut. Nah ini. Kalau ada kecanggungan tu kan, bukan apa, sebab saya ni tak biasa. Dia dah mangga perut. Seriously saya nobi gila. Kan tak pernah lagi nak benda apa ni? Nak manage kambing ni lah, tak pernah lagi lah. Dia tengah sabit rumput ni bukan saya ni. Kan, juju kata kan. Tapi tak apa. Benda at least kita ada aktiviti kan. Dia banyakkan badan. Ni bahaya ni, benang-benang ni tak boleh ni. Kalau kami ni kan, selagi ada makanan, selagi sudah akan punya. Ini biar tak ada pidu sini. Okey. Pak. Kau makan. Dia memang suka makan.